Ini satu perjuangan besar. Orang belajar di madrasah ni silih berganti. Kalau pakcik-pakcik lah yang duduk dekat Kampung Seri Melong ni, daripada zaman dulu, kononlah 2010, 11, 12, 13, kan pelajarnya bertukar-tukar. Ada yang dah berjaya, ada yang begitu belajar sungguh-sungguh duduk kat madrasah. Aku nak belajar sungguh-sungguh. Jadi tak jadi, itu Allah Ta'ala punya kerja. Jadi tak jadi, hasil tak hasil, berjaya tak berjaya, boleh mengajar tak boleh mengajar, teruskan dengan kerja sendiri ataupun tak, yang penting adalah isti'anatillah, apa? Allah Ta'ala, in tansurullah yansurukum, nak menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kita. Tolong Allah dinillah, tolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita tolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pun yang kita akan jadi selepas ini, kita tak fikirkan. Yang kita fikirkan, kita berusaha sungguh-sungguh bagaimana diri kita ini mudah untuk ditarbiah dan boleh mentarbiah orang-orang lain. Bukannya kita kata, aku habis daripada madrasah ni, aku nak jadi ustaz besar, ustaz. Macam mana pun sebenarnya kita duduk di atas muka bumi ini, semuanya adalah besar, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tukang apa sekalipun yang anda nampak macam hina, Allah Ta'ala jawab, inna akramakum indallahi atqakum. Sebenar-benarnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, fadkhulu abwaab jahannam khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Surah An-Nahl ayat yang ke-29. Surah An-Nahl ayat yang ke-29. Apa ingatan Allah kepada kita semua, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan oleh itu masukilah pintu-pintu neraka, tinggal kekallah kamu di dalamnya, maka sesungguhnya yakni neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong ingkar kepada Allah. Seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melalui ayat yang kita telah baca pada pagi ini, ayat ini menjadi satu pengajaran kepada kita apa makna dan rahsia serta tujuan daripada ayat ini, yang mana ayo sama-sama saya ajak kepada semua berfikir. Ayo sama-sama kita gunakan akal kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran, afalam takunu ta'qilun, afala tatafakkarun. Di dalam ayat yang ke-29 ini, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita walhal jangan kita lupa. Di dalam surat Jumat di sana Allah Ta'ala beritahu, kalau di sini menunjukkan bahawa orang akan dicempatkan ke dalam pintu-pintu neraka, disuruh masuk pintu-pintu neraka. Kalau orang yang ingkar masuk ke dalam neraka, kita tengok lawannya pula. Orang yang taat kepada Allah dimasukkan pula ke dalam, tuan-tuan tahu lawannya, lawan neraka apa? Syurga.
kitanya menang baik. Kalau dimasukkan neraka, orang yang ingkar. Kalau orang yang taat dimasukkan ke dalam syurga. Kita ada jawapan, kita boleh berfikir. Tetapi kalau Allah Ta'ala beritahu kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Kita cuba bunuh syaitan, kita cuba tembak syaitan, kita cuba rejam syaitan. Tak percaya. Adakah misi kita duduk di dunia hanya untuk menghalau syaitan dari diri kita? Ataupun kita diperintahkan terus ibadah kepada Allah walaupun digugat dan diganggu oleh syaitan yang direjam? Maka jawapannya, beribadah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana syaitan, bukan kerana neraka, bukan kerana syurga, tetapi beribadah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan juga nak dipandang baik oleh malaikat, tetapi beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beribadah nak disukai malaikat, itu jadikan semangat. Malaikat suka kepada orang yang sama macam dia. Malaikat suka. Macam mana tu maksudnya malaikat suka orang yang sama macam dia? Malaikat sentiasa mendoakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kau risau, jangan kau takut, sesungguhnya rezeki kamu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah majyur rajuli ila jama'at, baru duduk datang majlis ilmu berjemaah. Jemaah tak kira lah apa pun jemaah, asal kita boleh sedar dan kita fikirkan apa kebaikan di dalam kehidupan kita ini yang tak lekang daripada kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf lah sebenarnya pada hari ini, apa tu namanya, hari Khamis. Kalau mengikut jadualnya Pak Yai yang datang, tapi dah berkali-kali ini Pak Yai tak dapat hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada kita semua hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dapat tahu Pak Yai tak hadir, apa yang dibuka, apa yang dibaca pada pagi ini, itulah yang saya sebut. Kerana kita semua tidak menyangka bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan saya yang cakap. Padahal di depan kita ini banyak yang pandai-pandai. Kerana Allah Ta'ala telah memilih. Bila Allah Ta'ala telah memilih, tak ada yang boleh menghalang melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Allah Ta'ala memilih. Ataupun kita bersoal, kenapa aku tak dipilih, kenapa dia yang dipilih? Ataupun kita bersoal, dia tak layak, mengapa dia? Itulah contoh orang ahli zikir. Orang ahli zikir tiba-tiba, loh, ini yang memperjuangkan sungguh-sungguh selama ini, kok dia yang dipilih? Kan macam itu. Jawabnya, Allah Ta'ala yang pilih, bukan gurunya, bukan siapa-siapa. Bergantung kepada setiap apa yang dilakukan ikhlas, orang ikhlas. Walaupun orang ibadah bertahun-tahun, 55 tahun ibadahnya, tetapi kata setan, orang ini kacang saja kena sesatkan. Kerana dia ibadah 20 tahun, tetapi tidak ada ikhlas. Kerana apa punca tidak ada ikhlas? Tidak mendalami sungguh-sungguh ilmu ikhlas.
Kan pernah disebutkan oleh baginda Nabi SAW, khairul alfi abidin wahidun alim. Abid, satu orang alim yang beribadah lebih baik daripada khairun minal alfi abidin jahilin, lebih baik daripada 1000 orang ibadah tapi jahil. 1000 tahun orang tu ibadah tapi tak ada ilmu. Kata syaitan, kacang saja aku nak sesatkan mereka yang 1000 tahun dah ibadah. Tapi yang baru hidup datang muka bumi ini mendapatkan keikhlasan, lagi-lagi yang muda-muda, ya Allah, nak dapatkan ikhlasnya itu, ya Allah, ini satu perjuangan besar. Orang belajar di madrasah ni silih berganti. Kalau pakcik-pakcik lah yang duduk dekat kampung Seri Melong ni, daripada zaman dulu, kononlah 2010, 11, 12, 13, kan pelajarnya bertukar-tukar. Ada yang dah berjaya, ada yang begitu belajar sungguh-sungguh duduk kat madrasah. Aku nak belajar sungguh-sungguh, jadi tak jadi, itu Allah Ta'ala punya kerja. Jadi tak jadi, hasil tak hasil, berjaya tak berjaya, boleh mengajar tak boleh mengajar, teruskan dengan kerja sendiri ataupun tak, yang penting adalah isti'anatillah, apa? Allah Ta'ala, in tansurullah yansurukum, nak menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kita. Tolong Allah, dinillah, tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa pun yang kita akan jadi selepas ini, kita tak fikirkan. Yang kita fikirkan, kita berusaha sungguh-sungguh bagaimana diri kita ini mudah untuk ditarbiyah dan boleh mentarbiah orang-orang lain. Bukannya kita kata, aku habis daripada madrasah ni, aku nak jadi ustaz besar, ustaz. Macam mana pun sebenarnya kita duduk di atas muka bumi ini, semuanya adalah besar, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau tukang apa sekalipun yang anda nampak macam hina, Allah Ta'ala jawab, inna akramakum indallahi atqakum. Sebenar-benarnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertakwa maknanya apa? Bertakwa, dia suka tengok apa silap dalam diri dia, dia tak cari silap orang. Yang bertakwa apa? Dia takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya, bertakwa maknanya apa? Bagaimana corak langkah keadaan mereka menjadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak mikirkan ini macam mana, ini apa, lama sangat apa, semua tak ada. Kerana hatinya betul-betul bulat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contohlah, duduk majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi ini, hatinya berbisik, bila penceramah ni nak, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi tuan-tuan tak begitu, ya. Ataupun duduk majlis ilmu, kepalanya tengok belakang, nak cabut dari, nak pergi beli nasi lemak sarapan lah agaknya. Itu kerja bukan orang sini lah, tempat lain. Tapi berani bangun, cabut dari, ngomongnya apa? Ngomongnya dari 2 masjid pun jalan kaki dengar juga ceramah. Ini tadi Allah Ta'ala tegur orang-orang yang sombong, dia mendengar juga ilmu, walakin min makanin ba'id. Orang nak min makanin qarib, tapi dia duduk dengan majlis ilmu daripada jarak jauh. Ini namanya sombong dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita macam tuan-tuan boleh duduk dekat-dekat. Ini namanya bila kita syukur kepada ilmu yang Allah Ta'ala nak beri ini, kita tak ada persoalan. Kita tak ada persoalan, kita tak ada perhelak, kita tak ada alasan. Walau siapa yang menyampaikan,
Oleh kerana Nabi telah memberitahu kepada kita, manusia berbilion-bilion, tetapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ummati ulama, umat-umat aku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang suka untuk belajar. Nabi bersabda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatahlak. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jadilah aliman, orang yang alim, atau muta'alliman, tak mampu nak jadi orang yang alim, jadilah orang yang belajar. Ini tingkat yang kedua. Yang belajar yang macam mana? Yang bawa nota, yang pegang kitab, yang tak tidur dalam kelas, yang khusyuk mendengar. Walau apa saja ilmu yang disampaikan, ngantuk tak ngantuk, best tak best, lawak tak lawak, betul-betul ada pengalaman ilmu. Dia dengar, dia tulis, dia catat. Itu namanya muta'alliman. Yang ketiganya mustami'an. Dia datang tapi datang saja, cuma nak mendengar, tetapi Allah Ta'ala bagi kepada mereka derajat orang yang nak mendengar, tidak mendapat derajat orang yang nak belajar. Yang keempatnya muhibban. Kalau tak dapat jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Kalau tak dapat jadi orang yang belajar, jadilah orang yang suka mendengar. Yang last sekali, Allah Ta'ala masih bagi chance, masih dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak nak boleh jadi orang alim, tak boleh nak jadi orang belajar, tak boleh nak jadi orang mendengar, duduk majlis ilmu berbual saja, jadilah orang yang cinta kepada alim ulama. Masya Allah. Bila cinta dan kasih kepada alim ulama, tandanya apa? Alim ulama boleh buat kitab 5,000 buah kitab. Kita tak boleh, tetapi kita boleh amalkan amalan yang alim ulama suka. Sebagai contoh, boleh pakai baju panjang, boleh pakai serban, boleh pakai selendang. Ini namanya al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad telah pun wafat, tetapi para alim ulama adalah sebagai pengganti para nabi. Bila Nabi Muhammad sebagai pengganti para nabi, para alim ulama tengok anda begitu begini, suka mereka, walaupun mereka tidak berada di depan anda, tetapi Allah Ta'ala memberikan kepada mereka satu nilai. Mudah-mudahan semua umat aku masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua alim ulama yang ikhlas ni sentiasa berdoa, moga-moga semua umat aku dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri mereka. Berpandukan kepada pengajaran daripada kaum muhibbin, cinta kepada alim ulama, cinta kepada alim ulama, suka kepada ustaz berceramah, ataupun suka kepada Pak Haji Baharudin jadi imam. Suka itu menunjukkan mahabbah, cinta dan suka kepada selalu melakukan. Jadi apabila suka melakukan, maksudnya dicinta. Ataupun suka menyebutkan, Nabi bersabda, man kasara zikrahu, man ahabba syai'an fa kasara zikruh. Siapa yang sukakan sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Bila dia akan banyak menyebutnya, maknanya rasa dengan pengalaman serta mendengar berbeza-beza. Ada orang boleh dengar, majlis Seri Melong ada majlis ilmu, tapi orang pernah datang. Ada majlis ilmu saja. Siapa yang ceramah? Ustaz Suhaili contohlah. Orang pada Acong pun tahu juga ada yang penceramah. Setiap subuh Masjid Parit Acong ada ceramah. Kalau saya ke mana-mana, orang Parit Acong tanya, engkau belajar dengan Ustaz Suhaili? Saya kata, duduk kat Seri Melong je cik, susun-susun selipar orang, tolong-tolong, masak-masak, itu je. Tak ada pun belajar, tak ada pun mengajar, tolong-tolong je. Nilai kita paling rendah sekali. Sehingga kan kalau dekat kapet ni, orang tahapnya
Kapet itu dasar atas, saya ni habuk yang paling halus sekali kat bawah cik. Maknanya bila kita betul-betul tambah nilai kita kepada sentiasa mujahadah, sungguh-sungguh nak cari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, malulah nak cakap kita ni belajar kalau kita tak dapat mengamalkan apa yang guru kita cakap. Malulah kalau nak cakap kita adalah pelajar murid kepada Datuk Kiai Suhaili. Malu. Nanti orang tengok macam ini anak murid. Jadi saya jawab, saya susun-susun slipper je. Saya ini je. Bukan pun ada apa-apa pun kebaikan. Itu namanya tadarruan, tawadduan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawaddu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersangatan malu dan bersangatan sifatnya sentiasa bertawaduk, merendah diri kepada Allah dan sentiasa merendah diri kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bincang seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagikan keikhlasan kepada kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya apa? Tandanya Tuan masih boleh dengar, Tuan masih boleh duduk sama. Walaupun diceritakan panjang ke, pendek ke, iyalah kalau disebutkan selalu ya Pak Yai sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelebihannya, kalau boleh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Ini ilmu ini yang betul-betul kita kena bincang, yang betul-betul kita kena dengar. Kalau tak dengar, rugi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pelincing cabut lari. Gitu. Jangan pelincing cabut lari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali ataupun 11 kali. Yang paling cantik belum merubah kedudukan tahiyat akhirnya. Masya Allah. Kemudian kalau boleh, kata Nabi SAW, man salla ma'al imam hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailah. Nek dengkul sakit orang apa lah, tapi yang muda-muda ni sungguh-sungguh ditarbiah kakinya tu, supaya bila di muda-muda dah rajin, insya-Allah bila dah berusia yang 25, 30, rajin dan senang untuk mendorong ke arah itu. Iaitu apa? Sentiasa duduk bertahiyat akhir selagi imam belum bangkit daripada tempat sembahyang imam. Yang sakit dengkul orang apa, tapi yang muda-muda yang sehat-sehat ini, termasuklah duduk majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu cakap dengan pelajar-pelajar saya, orang yang duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh berbual, tetapi mereka berbual juga. Tandanya berbual tu masih main, masih berbual, masih apa lagi, dah kena cakapkan pun tak faham-faham, berbual lagi. Agaknya kalau direkod masa dia berbual duduk majlis ilmu tu, macam manalah perasaan dia, menyesal bila laporan video dihantar. Sebab tu jangan berbual. Ni berbual lagi, besok berbual lagi, cakap jangan berbual, berbual lagi, esok berbual lagi, tambah lagi suaranya, berbual lagi. Kita ni macam mana ni? Duduk majlis ilmu berbual macam tak faham bahasa je. Ini namanya kita bincang. Tak apalah, jangan berbual lagi ya, insya-Allah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu Jahannam itu. Kadang-kadang tanda orang berbual kenapa? Duduk majlis ilmu tak faham, dia buat. Duduk majlis ilmu perasaan benci, dia buat. Duduk majlis ilmu dia tak suka mendengar, dia buat. Ataupun dia sombong dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sebut siapa-siapa, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada seluruh Allah punya hamba, seluruh Allah punya
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebutkan di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaran wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menggiring hamba-hamba Allah Ta'ala yang ingkar dimasukkan, dicempakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menggiring orang itu, malaikat akan menggiring orang yang taat kepada Allah, bergembira hatinya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tidak menyalahi janji. Tandanya apa? Benar-benar tidak menyalahi janji. Ini kita dengar macam menakut-nakutkan orang yang ingkar masuk ke dalam neraka, orang yang taat masuk ke dalam syurga. Kita cakap lembut-lembut lah. Sampai bila kita nak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kita marah dia. Hei, engkau gini. Allah masuk neraka, nanti dia terpeling pula engkau. Bukan nentukan orang. Kan Allah yang kuasa masukkan seseorang tu masuk ke dalam neraka ke syurga. Kenapa nentukan? Nanti kena terpeling nanti. Buat orang marah. Jadi dengan harapan, walaupun dia bajingan tengik pun kita doakan. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum beri hidayah pun kita doakan. Contohnya lah, Allah tak bagi hidayah kepada orang yang ingkar, orang yang zalim, orang yang mengutuk kata, orang yang duduk majlis ilmu maulid Rasul berpuluh-puluh tahun, sifat zahir dalam diri mereka yang seperti zarah pun Allah Ta'ala akan nilai. Duduk majlis ilmu dah sampai 70 tahun dengan majlis ilmu, tetapi keluar daripada majlis ilmu, sawa'un sami'un bodoh, kerana dia tidak memahami apa makna dan maksud daripada hadis sallu kama ra'aitumuni. Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik yang tak pernah mendengar, seperti apa sambungannya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah, tengok macam mana baginda Nabi sembahyang. Kita daripada sembahyang, daripada kita tadika kita belajar. Takkanlah kita pernah dengar Nabi waktu tadika lah kita dengar. Nabi kalau sembahyang dia pakai seluar jin, baju t-shirt, tangan pendek. Nabi Muhammad ini tak mungkin. Tuan-tuan kalau pernah dengar, nanti bagi tahu mana tadikanya. Saya nak daftarkan bakal anak. Mana tadika sebut? Ada tadika sebut baju pendek, seluar jin, tak pakai songkok. Nabi tak pernah macam itu. Nabi pastinya pakai baju panjang, pakai serban, pakai selendang. Tapi ini dekat ilmu tadika ni dia sebut wajib hukumnya, tak buat berdosa. Buat dia kerjakan, hukumnya wajib, mesti buat. Makruh begini, harus begini, lagi haram, dan yang terakhirnya sunat. Sunat itu apa cikgu? Sunat itu buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Lepas tu jawapannya, oh macam itu cikgu, kalau tak buat pun tak dapat apa-apa. Tak apa cikgu ya. Tak apa, cikgunya pun macam itu cakap. Aduhai, macam mana buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Cikgunya pun cakap macam ini. Saya dengar ni pengalaman kan, belajar, kita semua pernah belajar tadika. Mesti jawapannya buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tak buat tak dapat apa-apa, tak apalah. La yutimul iman illa bitamami faraidi wa sunnah. Iman yang ada di dalam dada dan pemikiran kamu tidak akan sempurna, di dalam diri kamu tidak akan sempurna. Percaya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sempurna selagi mana dia mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Kita tak baca ke kitab Majmu' Yasin yang waktu itu saya baca, tapi tak ramai yang hadir kerana ada perarakan kot agaknya. Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat di dalam kitab itu adanya doa Uqasyah, adanya istighfar Rajab. Menjadi para ulama punya amalan sebelum maghrib itu dibacakan Al-Kahfi, dibacakan istighfar Rajab, dibacakan
apa tu namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa mukasyaf. Kitab amalan sedemikian ini dibuatkan lagi pengajian oleh Pak Yai. Jadi setiap pelajar mesti kena ada untuk dibacakan, untuk diterangkan. Macam hari ni bawa tak? Sekecil itu je, bawa tak? Ataupun ada dekat depan tuan-tuan. Boleh tak saya nak tengok sikit cerita tentang sunnah-sunnah Nabi SAW? Ada tak di situ? Boleh pinjam satu? InsyaAllah. Muhammad Majmuk Yasin, pinjam sekejap. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Majmuk Yasin, itu Yasin. Majmuk Syarif ada? InsyaAllah ada. Kecil je, tak ada kan? Jadi di situ sebut kan, wa astaghfiruka min kulli faridatin, dan aku minta ampun kepada engkau daripada segala amalan yang wajib. Kenapa pengarang tak berhenti di situ saja? Maknanya bukan sahaja yang wajib, yang sunnah-sunnah pun disebutkan. Wa astaghfiruka min kulli sunnati min sunnani sayyidil mursalin, dan aku minta ampunlah kepada Allah sekiranya di dalam amalan-amalan sunnah kami ini ada yang kami tersilap, tersalah, terbuat dengan sengaja, melawan, ingkar kepada engkau. Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam khutbah, ati'ullah wa ati'ur rasul, ataupun takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Yang dilarang, haram dan makruh pun mudah-mudahan kita tinggalkan. Yang wajib kita disuruh laksanakan. Yang sunnah itu kita kena buat. Kebanyakan orang yang terdorong kepada melakukan makruh, itu namanya dia meninggalkan sunnah. Ini kita kalau kita faham betul-betul ni dalam pemikiran kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita paksa semua amalan sunat nak dibuat. Susah juga sebab kita pun bekerja, kita pun ada masa dengan keluarga, kita pun ada itu, kita pun ada ini. Tetapi tengoklah bagaimana ulama-ulama, wali-wali Allah berpesan. Waqad kasura fi zamanina min tullabil ilmi walakin lam yanfa'hum ilmuhum. Syekh Burhanuddin Islam Zarnuji menyebutkan di dalam kitab, banyak orang belajar tetapi ilmunya tidak dimanfaatkan. Duduk majlis ilmu rajin tetapi diceritakan berhari-hari sampai berbuih-buih mulut penceramah. Sembahyang ikut sunnah Rasulullah. Sembahyang maknanya sembahyanglah. Waktu sembahyang kita boleh pakai serban, boleh pakai jubah, boleh pakai selendang. Maka masih kita banyak alasan. Sebab mungkin kita duduk majlis ilmu, kita berbuat agaknya sebab tu ilmu tak masuk-masuk. Jadi bila kita dengar katanya para Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i, man nibtuliyah bitarkil adab waqa'a fitar as-sunnah. Ini bukan hadis, ini bukan ayat Quran, tetapi Allah Ta'ala ingatkan kepada saya pada hari ini. Kalau Allah tak ingatkan pun saya tak boleh ulang hadis ni. Kalam ulama. Macam mana tadi? Anda tak ingat ni? Macam mana tadi ayatnya? Cuba ulang. Kalau jadi penyanyi, orang hafal lirik senang nak nyambung. Kalau jadi penceramah ni, bila penceramahnya lupa, orang yang mendengar pun kalau tak fokus sikit je tak dapat ulang. Apa hadisnya tadi? Apa kata Imam Syafi'i wali-wali Allah, kata Imam Al-Ghazali tadi? Manibtuliyah bitarkil adab lagi waqa'a, apa pun waqa'a fitar sunnah. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak belajar ilmu adab, tak nak belajar ilmu membentuk hati, penyucian hati, membentuk diri, adab tasawuf, tak nak belajar, waqa'a fitar sunnah, kebiasaannya, sifat dan tabiatnya. Apa implikasinya? Amalan sunnah dia tinggalkan. Amalan sunnah dia tak nak buat. Amalan sunnah diambil ringan, yang mana disebutkan di dalam Majmuk Yasin tadi.
tahawunan, kami mengambil ringan dengan amalan sunnah Engkau ya Allah. Kami mengambil ringan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun sunat, tetapi sebenarnya ganjarannya besar. Termasuklah orang cakap wajib dikerjakan, Allah Ta'ala hisab. Sembahyang sunat Allah Ta'ala tak hisab. Kita tengok, perhatikan balik hadis Nabi SAW. Qala Nabi SAW, man tahawana anis salam lam ya'bar illa bi syai'in min hasanati. Allah tak sebut solat wajib ke solat sunat ni. Maknanya solat Rasulullah tak sebut. Siapa yang meringankan apa sahaja tentang sembahyang, sunat tak nak belajar, sunnah sembahyang tak nak belajar, sembahyang sunat tak nak belajar, makruh sembahyang tak nak belajar, rukun sembahyang tak nak sembahyang, fardu sembahyang tak nak belajar. Man tahwa, ini jarang-jarang dibaca ni. Ni yang kadang-kadang kalau kita tak fokus betul-betul, kadang-kadang kita tak dengar. Man tahawana anis salat lam ya'bar illa bi syai'in min hasanati. Segala amal kebaikan daripada dirinya sedikit pun Allah tak akan terima. Allah, ini macam mana ni perbincangan hadis macam ini? Ya, kita baca hadis yang pertama. Allah Ta'ala memberitahu ilmu kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada kita, as-salatu imaduddin, sembahyang sebagai tiang agama. Awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang mula-mula ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Pun Nabi tak sebut solat fardu ke, sembahyang sunat ke. Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, selalu di dalam macam-macam ada, hafizu ala salawat, jaga semua sembahyang-sembahyang kamu. Maknanya sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, di mana Nabi bersabda, siapa tidak melakukan, dia tidak dapat kelebihan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi. Antaranya sembahyang qabliyah zuhur 2 kali, sembahyang ba'diyah zuhur 2 kali. Man shalla qabla zuhri 4 raka'atin, sambungannya apa? Fa ahsinu ruku'ahunna wa sujudahunna. Siapa yang sembahyang ba'diyah zuhur 4 raka'atin fa ahsanu ruku'ahunna wa sujudahunna. Apa sambungannya? Wa hurima minan nar, Allah Ta'ala haramkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak buat, kita tak dapat. Jadi bila kita bincangkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, as-salatu in awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang mula-mula ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sembahyang. Wa in saluha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Termasuk hadis man tahawana anis salat lam ya'ba illa bi syai'in min hasanati. Sebab itulah kalau orang tanya kepada saya, Man, kenapa kau suka cerita pasal sunat? Saya kata, saya tak jawab lah. Kan yang tanya ni orang pandai ni. Bila dia tanya macam itu, kita nak jawab apa? Jadi hadis Nabi dah memberi jawapan banyak makna. Siapa yang nak tegur kepada kita dengan apa yang kita baca, apa yang kita belajar, apa yang kita faham? Akal kita yang tegur, akal kita yang ajar, akal kita yang ingatkan. Termasuk kita sembahyang sunat tak ada adab. Orang suruh sembahyang di hujung-hujung masjid, dia sembahyang kat tengah-tengah. Orang nak lalu sini, orang nak angkat rehat, tapi kau sembahyang kat tengah-tengah. Itu namanya pengajaran dengan adab daripada sembahyang sunat kau tak dapat. Sembahyang tapi mengganggu orang, sembahyang tapi orang nak lalu, tapi engkau menghalang. Jadi orang tak boleh lalu kerana lalu di hadapan orang sembahyang. Tetapi kita fikirlah balik, walaupun alasannya letak sutra, tetapi fikirlah balik. Kita kan diberi akal. Siapa yang nak tegur? Akal kita yang tegur. Sembahyanglah sana jauh sikit, situ boleh. Sembahyang kat tengah-tengah, orang nak lalu, orang nak masuk sini, tapi kau tak fikir. Sebagai contohlah. Jadi
pengajaran daripada ilmu sunnah, pengajaran daripada ilmu wajib, kita dapat amal, kita dapat sampaikan. Jadi itu saja, minta maaf segala salah. Sila bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amna bil Quran imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna ilma nasina wa alimna ilma jahilna arzuqna tilawatahu آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تمسك ولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, berikanlah kami orang yang berilmu, yang diamalkan ilmunya dan mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kata para malaikat, bangun saja daripada majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, kumu maghfuran lakum. Dosa-dosa kamu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.